والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه آلهة لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Bahawa telah kami jadikan barang yang di atas bumi ini zina. Bahawasa kami telah jadi barang di atas bumi ini zina. Apa zina? Perhiasan. Allah Ta'ala buat bumi yang kosong, lalu Allah Ta'ala isikan di atas muka bumi ini dengan perhiasan. Macam badan kita kosong, kita pakai baju, kita pakai seluar, kita letak segala perhiasan, pakai jam, perempuan pakai dengan rantai, pakai dengan cincin, pakai kasut, apa semua, sempurnalah kita. Kalau tidak, kita bogel, telanjang bogel, hudud. Alam ini Allah buat bumi. Bumi-bumilah kita pun bumi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala isikan di atas muka bumi ini segala perhiasan. Apa dia segala perhiasan di atas muka bumi? Pohon-pohon kayu, perhiasan bagi bumi. Binatang-binatang yang pelbagai binatang, perhiasan bagi bumi. Buah-buahan yang berbagai-bagai buah-buahan, perhiasan bagi bumi. Dalam air ada ikan, berbagai-bagai jenis ikan, perhiasan bagi bumi. Allah jadikan bumi, Allah hiaskan bumi. Kenapa? Supaya manusia boleh melihat dan manusia fikir bagaimana Allah Ta'ala jadikan bumi ini, dan Allah Ta'ala hiaskan bumi ini. Sebab itu, kalau kita tengok di rumah kita, tumbuh je apa-apa tumbuhan, sebenarnya dia perhiasan. Rumput dulu, orang fikir rumput ni hanya untuk makanan lembu, dan rumput ini menyusahkan, tebas buang, tebas buang. Tapi rumput yang Allah Ta'ala jadi itu sebenarnya dia perhiasan. Di negara kita, oleh kerana kita ni banyak sangat rumput, kita tak apa kisah benda tu. Di negara Arab, rumput ni satu benda yang sangat penting. Bahkan mereka sangat gemar, sehingga mereka nak jaga rumput tu menelan belanja yang banyak. Kena ambil benih-benih rumput, kena tanam, kena buh baja kat dia, kena siram dia, kena jaga dia, supaya nampak rumput-rumput yang tumbuh di keliling rumah-rumah mereka, di keliling kediaman mereka. Kenapa? Susahnya mereka nak hidup rumput. Kita ni duk lemah dengan rumput. Hujan turun je naik rumput, hujan turun sikit je naik rumput. Kenapa? Allah jadikan tempat kita ni subur. Tapi rumput ini adalah perhiasan daripada Allah. Kalau orang pandai jaga dia, yang masalahnya kita ni penyegan, malas. Tapi kalau pandai jaga rumput, tebas dia, buang sampah-sampah di atas dia, kita tengok betapa perhiasan rumput ni cantik. Punya malahnya kita lah ni buang rumput, beli hak plastik, bubuh rumput tiruan, punya penyegannya. Sedangkan Allah Ta'ala jadikan rumput-rumput itu sebagai perhiasan. Perhiasan cantik, zina cantik. Gitu. Cuma malas. Jadi semua Allah jadikan bumi ini, dan Allah jadikan dia perhiasan. Orang-orang yang berjiwa seni, dia nampak benda ni. Jiwa ada jiwa seni, dia nampak. Kita tengok tempurun nyok tu, dia boleh buat macam-macam, akhirnya nampak cantik. Pokok nyok baru nak cambah tu, dia naikkan pokok nyok baru nak cambah tu, dia buh cat tempurung tu apa semua, dia reka buh dalam rumah, cantik. Gitu. Yang ni terpulanglah kepada kreatif masing-masing. Tapi hakikatnya Allah jadikan alam ini, dan Allah letakkan perhiasan dalam alam ini. Baik pokok-pokok, bahkan ikan-ikan. Di samping ikan manusia makan, dan ikan juga menjadi perhiasan bagi manusia. Dia letak dalam akuarium, tengok ikan ni berbagai-bagai jenis rupa ikan yang kita tak pernah tergambar dalam kepala kita. Kalau kita pergi Langkawi, masuk underwater world lah, ni tak apa boleh masuk. Masuk dalam tu, itu baru hak manusia kumpul-kumpul. Hak nama apa dia, kuda laut, macam-macam jenis ikan, macam-macam jenis rupa, macam-macam color, apa semua. Ini adalah perhiasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ayat ni dan sampai ayat depan ni kita baca lepas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berduka cita dengan kaum dia. Sehingga sampai Allah pesan pada Nabi janganlah sampai membinasakan diri. Kerana Nabi dibangkit kepada kaum dia pada ketika itu, mereka tak sembah Allah. Mereka sembah patung-patung berhala. Bila Nabi ajak supaya sembah Allah, itu je Nabi nak. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah sahaja Tuhan. Yang lain bukan Tuhan. Tapi mereka tetap juga ambil batu buat Tuhan. Tetap juga ambil kayu buat Tuhan. Yang tak mau ikut tu siapa dia? Di kalangan orang Arab bangsa Quraisy. Ada yang rapat dengan dia sendiri. Bapa saudara dia Abu Talib, yang bermusuh dengan dia Abu Lahab. Ni adik-beradik Abu Jahal. Nabi sangat berduka cita sampai sedih sehingga terlintas dalam hati, kalau macam ni mati pun tak apalah. Betapa beratnya nak ajak orang ni. Lepas tu kadang-kadang kita juga berduka cita, tapi duka cita taklah seberat Nabi. Orang yang kita kasih, orang kita sayang, nak ajak dia mari pada jalan agama Allah. Kita sedih. Kaum dulu yang tak ikut Nabi dulu, mereka sembah batu, sembah kayu. Menjadikan Tuhan ni kalau percaya pada Allah pun syirik. Ada anak Allah, ada anak perempuan Allah, ikut dan gitu saja. Nabi ni sayang kasih kepada kaum, kepada umat dia. Macam anak kita tak mau semayang lah. Kita tahu malah petaka tak mau semayang ni. Islam anak kita alhamdulillah, beriman anak kita alhamdulillah, tapi tak mau semayang. Serabut dah hati perut kita. Kena ada 2-3 ekor tak mau semayang. Kadang-kadang kita berasa, ya Allah, hancurnya hati. Hancurnya hati. Kadang-kadang, ya Allah, kalau lagu ni aku tak hidup pun tak apa, lahir dunia tengok anak-anak pakai tamu semayang. Boleh menantu dah harap lebay, tak semayang juga. Semayang hari nikah je. Lepas tu 3 hari pakai tak semayang. Kau duk ngangah saja macam apek tua maghrib-maghrib. Tak mau semayang. Mak kita mengaji, kita buat ibadat, kita baca Quran, kita apa semua. Apa perasaan kita? Sedih lah. Nak kata depa pun ada anak dah, tua bakar dah. Kalau anak boleh pilih-pilih, main menantu pula lagi. Ya tak? Tak berasa lagu tu. Tak lemah perut. Ya tak? Nabi sendiri pun rasa, ya Allah, susahnya apa semua tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang dunia ni supaya memujuk sikit hati kita. Itulah kita bila buat kerja susah, lebih-lebih kerja-kerja agama ni, tengoklah perhiasan-perhiasan yang mengembirakan kita. Apa dia perhiasan menggembirakan kita? Bumi dan apa yang ada di atas muka bumi. Allah tak buat bumi ni tandus. Tak buat bumi ni tandus. Bumi kosong je, dogo je, gunung. Tak. Ada gunung ganang dia. Ada batu bata dia. Ada bukit bukau dia. Ada pohon-pohon kayu dia. Ada binatang-binatang dia. Ada serangga dia. Ada burung-burung berkicau apa semua. Ini apa dia? Allah nak hiburkan hamba-hamba dia yang berduka cita. Begitu tu pasal apa? Bukan pasal dunia. Bukan pasal kita cari RM1. Bukan pasal kita cari harta benda dunia, kita gagal. Kalau kita gagal, kita berusaha lagi. Ada. Kalau kita rugi harta benda dunia, kita boleh cari lagi. Rugi pun rugi dunia. Ni kita berduka cita dengan orang tak mau Islam. Dengan orang tak mau Islam. Nabi SAW sedihnya sampai tahap, ya Allah, apalah ni. Sampai Allah Ta'ala pujuk Nabi, janganlah sampai membinasakan diri kamu sendiri. Kita pun begitu. Ada hak kita. Baik anak-anak kita, baik kaum keluarga kita, kita sayang kat mereka sampai, jangan sampai binasakan kita. Kita terlampau fikir sampai jadi mereng. Ada banyak orang perempuan yang dulu dia solehah, apa semua, tapi dia ada masalah keluarga. Bila ada masalah keluarga, dia fikir sampai kuku kering. Fikir lagi, sakit. Bila sakit lagi, sampai otak jadi tak betul. Pasal apa? Memikirkan pasal keluarga dia. Bukan fikir pasal apa? Dia mau ke agama, anak-anak pakat tak mau. Laki pun tak mau. Dia dengan tudung labuh, elok dengan pakai stuking, pakai apa semua. Orang pergi rumah, laki pakai seluar pendek. Tak sabuk perut ke dia? Tak sabuk perut ke? Laki orang lain duk mengaji Quran apa semua, laki dia duk karaoke malam-malam. Gitu. Duk karaoke apa semua. Jadi dia susah. Kadang-kadang bila dia susah sampai binasa diri dia. Tapi jangan sampai binasa. Kita ajak orang, ada hak dia.
Baik orang tu anak kita ke, baik orang tu mak bapak kita ke, orang tu suami kita ke, orang tu isteri kita ke, ada hak kita. Hak kita apa dia? Sakat mengajak saja. Sampai nak merosak, sampai jadi gila, sampai jadi mereng, tu salah kita. Faham tak? Nah gitu. Tu salah kita. Kita bukan ada kuasa bagi hidayah. Kerja kita dakwah, kerja kita mengajak. Betul lah kita buat tu pasal kita sayang, takut depa kena neraka. Anak kita demam panas pun kita tak larat dah. Susah hati dah apa semua. Ni nak kena rendah masuk dalam api neraka, menggelegak kepala otak. Sanggup kan mak bapak mana? Tentu tak sanggup. Tuan-tuan sekalian. Selebihnya tawakal Allah. Jadi Allah bawa mari kita tengok dunia. Apa dia? Dunia ini perhiasan. Yang Allah Ta'ala jadikan dia perhiasan. Tak payahlah benda apa pun. Dunia ni perhiasan. Tu cerita kadang-kadang kita beli pokok plastik. Beli berapa pokok plastik? Nak ada buh lah rumah. Mak saya apa dah? Ibu marah dah. Ada. Dia tak beli. Dia beli pokok plastik. Apa dia? Hiburan-hiburan yang tiruan. Apa semua. Kita tiru tu. Kalau boleh biar original. Sebab tu dalam Islam kita tak boleh nak bubuh dalam rumah kita gajah. Daripada patung-patung gajah, patung rimau, patung apa tak boleh. Nak sangat nak sangat gajah, beli gajah pun di rumah. Nak sangat bela rimau, beli rimau bola rumah. Ada. Itu tak ada masalah apa. Ada bela buh patung kuda, pasal apa beli kuda, kamu jaga dia. Faham sikap dia, faham perasaan dia, jaga dia apa semua. Kamu keluar banyak belanja sikit pun tak apa. Kenapa Allah buat alam ini perhiasan? Itu cerita dia. Jadi kurang-kurangnya kita pagi-pagi kita duduk bersembang dengan pokok-pokok. Kemarin dia keluar bunga, hari ni kembang. Kemarin dulu dia keluar putih, hari ni keluar buah besar. Itulah hiburan kita. Gitu. Samping kita berfikir penat buat ibadat, berfikir tentang kerja-kerja dakwah susah apa semua, kita ada benda-benda ni. Sebab tu selalu saya nasihat pada kawan-kawan saya yang pendakwah pun, kita kena bela lembu, bela ayam. Mari pun saya cakap, bela kebau, bela kambing, kena bela. Bukan pasal untung saja, dia ni hiburan kita. Dan semua. Kalau orang bela lembu, bela kambing, bela ayam, kita balik-balik je lembu serbu mari sambut kita. Ayam-ayam mari riuh kat kaki kita apa semua. Itu. Orang belum tentu anak kita bela boleh makan kenyang apa semua, kita balik buka pintu sendiri, dia duk main game dalam rumah. Nah gitu. Kucing tu terekam mari buka pintu, tuan dia buka pintu, mari pusing kat kaki apa semua. Sambut tuan dia balik. Kadang-kadang anak-anak kita bela daripada kecil ni duk tidur sengap. Apa semua. Itu. Boleh makan kenyang-kenyang, mak balik tak buka pintu. Mak ada kunci, buka pintu sendiri. Ayah buka pintu sendiri apa semua. Selesai balik bila? 2 hari balik dah. Tidak. Apa semua. Tu yang Allah jadikan alam ni sebagai perhiasan. Sebab tu pilihlah apa perhiasan. Kita suka bercucuk tanam lah. Tanamlah pisang ke, tanamlah apa pokok terung ke, nangka, cipedok keliling rumah. Bukan sekadar kita nak makan, dia adalah perhiasan yang Allah Ta'ala buat untuk kita. Kalau boleh bela-belalah ayam ke, itik ke, apa semua. Itu. Saya tak apa sebut kucing. Kadang kita bela melebihan. Kucing ni Allah Ta'ala buat untuk kita. Ada kucing, ada tikus. Orang dulu-dulu bela kucing, malam-malam kucing dah hambak tikus, perah riuh dalam rumah. Apa semua. Tapi tikus ni tak berani nak lari, tak berani nak melitah. Kenapa? Kucing ada. Lah ni tikus lalu depan mata abang tak tahu. Pasal apa? Orang kisah bela kucing, kisah pergi beli makanan di kedai. Beli makan makanan hak mahal-mahal tu. Nak tengok kucing gebu, elok apa semua. Tapi lawa, tapi penyegam baik. Akhirnya tikus keruk bakrik bantai, tikus apa dia tebuk sana, tebuk sini. Salah didikan kita pada kucing. Kita salah pendidikan pada kucing. Tu cerita dia. Orang dulu kalau bagi makan kucing pun habis sangat kepala ikan. Hak dia tak lepas makan. Tak, ni beli merkit, beli ikan 2 kilo, beli ikan makan, beli kucing makan. Tu bodoh. Nada. Beli 2 kilo bagi ke apa semua. Setengah orang sampai peruntukan untuk kucing saja sebulan 500. Itu bukan cara saya. Ni cara saya. Nak bela kucing, bagi makan lah kadang malam tak payah bagi. Hang lapak hang cari tikus. Tak dapat tikus hang carilah apa-apa semua. Ini baru cara betul.
Nada, sebab kita bukan nak makan kucing, kita nak makan ayam. Nada. Kadang-kadang pendidikan kita pada binatang tu salah. Tambahlah ni lagi teruk. Lagi teruk pun semua. Dia belah beruk, dia pakai baju, buah gencu. Allah. Lagi haru. Ni dia jadi tak tahu halal dah apa semua. Akhirnya beruk tu jadi manusia, manusia jadi beruk. Bodoh. Ni cerita dia. Orang dulu belah beruk, belah kera, belah. Tak ada. Belah bagi makan elok apa semua. Tapi dia bekerja, ambil nyok. Ambil apa tai. Ambil buah jering atau apa semua ni. Dia ada kerja. Macam belah anjing, dia ada kerja dia, belah anjing. Ada. Ada benda yang jadi perhiasan untuk kita, Allah buat. Ada benda Allah Ta'ala buat dia untuk kita, untuk bekerja untuk kita. Macam kita ada masalah tikus. Kadang di bandar-bandar lah ni, tikus sama-sama betis, kucing penuh. Pasal apa ada masalah tikus, timbul pula masalah kucing? Kenapa? Ada pencinta haiwan. Dia bawa pergi beli ikan, tahu ikan tu. Akhirnya bandar kita rosak. Tikusnya banyak, kucing pun banyak, sampah pun banyak. Apa dia ni dengan apa dia? Dengan sisa-sisa makanan berselerak habis, bandar kita jadi kotor. Kenapa? Salah pendidikan pada binatang. Sebut atas dasar cinta pada binatang. Ada hak-hak dia, ada cara dia. Tu yang cara apa semua. Ini masalah. Bila kita jangan bagi kucing, ada je tulis jangan bagi makan jangan bagi makan kucing pun semua orang marah. Macam kera beruk lah. Tak ada kera beruk pun semua. Lah ni orang pakat buat pipisan, buat bagi dia makan penuh apa semuanya. Akhirnya dia tak reti dah hidup nak memburu. Tak reti nak hidup sendiri. Itu. Akhirnya dia ganggu kita pula. Dia masuklah rumah kita, curi apa, curi habis orang lalu, dia tarik ni apa semua. Salah pendidikan kita terhadap binatang. Tu cerita. Sayang ada cara dia. Ada cara dia. Itu. Baik. Ini semua ni bila kita tengok tentang kejadian alam, kita boleh tersenyumlah sikit. Kita rasa legalah sikit dengan susah payah kita di atas dunia ni menjalankan kerja agama Allah Ta'ala. Walau bagaimanapun kerja agama Allah Ta'ala kita kena teruskan. Kerja dakwah kena teruskan. Bermula daripada keluarga kita sampailah. Siapa juga yang boleh sampai dakwah kita kena sampai. Itu. Yakni segala binatang dan tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok kayu, sungai-sungai, sungai-sungai dan lain-lainnya. Itu perhiasan bumi. Kita tengok air sungai, air baru mengalir baru dengan penuh jernih, dengan penuh apa air yang baru. Kalau kita ada kolam, kita buat kolam mandi, air tu je dah pusing, tak cukup topak. Lepas tu dia kena sedia pula satu mesin yang besar untuk tapih air tu. Tapih air tu masuk balik. Tapih air tu masuk balik. Tapih air tu masuk balik. Hak kolam-kolam renang orang nak buat. Nah ini. Tetapi Allah jadikan sungai. Air mengalir sudah. Mari air lain. Mengalir mari air lain. Mengalir mari air lain. Siapa boleh buat? Air yang baru tak ditapih, tak ada apa. Mari dan penuh segar. Penuh segar. Tu cerita dia. Lepas tu kadang-kadang orang tebuk kita hak tak apa ada duit ni kalau anak-anak nak mandi. Tak siapa cari hak bayar duit lah. Pergi Taman Timur. Bayar sampai 560, 780. Pergi bawa 5-6 orang anak 78 habis 7-800 apa semua. Pergi mandi sungai. Free. Air jauh lebih bersih. Pergi mandi air terjun. Free. Allah buat ni free. Tak ada siapa pun boleh kena ambil tiket, ambil sekarang. Tak ada siapa pun kerja duduk tapih dia, tak ada siapa pun kerja duduk suling dia, tak ada siapa pun kerja menjernihkan dia. Allah buat free. Gunalah, ambillah. Yang penting kamu ingat pada aku. Ingat pada aku. Tak perlu pun kita nak pergi Taman Timur bayar mahal, tak perlu. Tu cerita dia. Baik. Taman Timur air panggil tu kan? Itu. Baik. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Supaya cuba akan mereka itu manusia yang memandang kepada demikian itu. Alam yang cantik dan indah Allah buat ini untuk Allah Ta'ala cuba pada mereka yang memandang. Yang memandang kepada demikian itu. Allah nak cuba setengah manusia oleh kerana alam yang cantik indah inilah manusia terkeja-keja.
Kalau yang kebun, duk kalut dengan kebun dia. Daripada pagi sampai ke petang, mengaji apa ke mana, sembahyang apa ke mana. Ini cubaan. Ada. Duit ada, tak pernah pakai baju baru, duk pakai baju kerja tu lah. Penuh dengan getah pisang daripada kepala sampai kaki. Penuh dengan apa semua, cari sana cari sini apa semua. Kenapa? Dia duk nampak tanam hasil keluar, tanam hasil keluar, tanam hasil keluar. Ini melampau. Sampai tak ada masa kerja agama Allah Ta'ala. Terbalik tak? Tadi ni Allah Ta'ala buat alam ini dengan penuh indah supaya Nabi yang bersedih ni tengok alam ini gembira, semangat balik nak buat kerja agama Allah. Jadi manusia yang tertipu pula oleh kerana dunia ni indah, dia pulung tengok dunia ni sampai lupa terus benda lain. Itu salah dia. Bukan salah dunia dah. Salah orang yang mengendalikan dunia tu sendiri. Ada yang duduk dalam kandang kambing, hidup dia dengan kambing lembu dia aja. Tak peduli apa dah. Apa nak jadi, jadilah. Tu cerita dia. Tu perhiasan-perhiasan yang nampak. Ada yang perhiasan-perhiasan yang tak nampak, yang ada dalam tanah, emas. Yang kerja melombong emas. Kalau di China yang melombong biji, apa? Yang melombong biji ada agang batu. Dalam batu ke sampai di bawah tanah tu berpuluh-puluh meter, beratus meter masuk tu dalam terowong tu. Beribu meter masuk bawah tanah tu. Sehingga banyak berlaku kemalangan. Mati, tak cukup gas, tak cukup apa. Kenapa? Duduk apa dia duduk nampak, lepas nampak lagi, korek lagi sampai dia lupa dia duduk betul-betul dalam bumi. Tak apa semua. Kenapa? Rebut perhiasan dunia. Emas, biji timah, segala logam-logam yang ada dalam tanah. Allah buat ada yang tersirat, ada yang nyata, perhiasan. Macam kata tadilah. Seni ni, orang seni tengok nampak cantik. Ada yang tersirat dia. Ada tersirat dia. Macam bonsai. Tu tengok pokok, hanya pokok saja. Tapi bila orang pandai buat keluar, dia buat dia apa semua ni, jadi nampak betapa uniknya bonsai ni, sampai harga beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu. Kenapa? Manusia nampak yang tersurat, yang tersirat, perhiasan. Inilah indahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai orang boleh reka bangunan-bangunan, binaan-binaan, apa gazebo, bina berbagai bentuk kerusi, berbagai-bagai, berdasarkan kepada seni yang ada dalam jiwa manusia. Ambil yang Allah Ta'ala jadikan ini. Bila manusia kerak kayu, dia nampak urat-urat kayu tu, berbagai-bagai seni yang ada. Itu cerita dia. Tapi oleh kerana dunia ni, betapa indahnya dunia, kadang-kadang manusia leka. Allah buat ni untuk hamba dia penat bekerja. Macam pergi duduk di tepi laut, tenang je tengok ombak tinggi rendah tu. Ombak. Dalam masa sama Allah bagi angin sepoi-sepoi bahasa. Penat kita, letih kita, memikirkan tentang manusia, memikir menjalankan kerja agama Allah Ta'ala. Boleh kita berehat di tepi laut, di tepi pantai. Boleh kita rehat di tepi air terjun. Nada lata mana apa semua. Boleh rehat tepi sungai. Boleh pergi berjalan, tengok taman-taman apa semua, supaya kamu tak rasa kecewa sangat. Itu cerita dia. Akhirnya tempat-tempat ni yang Allah Ta'ala buat ni, gunung-gunung, air terjun, di pantai-pantai, di tepi-tepi laut apa semua ni, manusia pergi tempat buat jahat, tempat buat maksiat. Sampai orang-orang alim ni tak ada tempat dia nak pergi berehat. Tak ada. Dengar Tok Guru pergi duduk tepi pantai, teruklah Tok Guru tu. Dengar Tok Guru pergi lata, teruklah Tok Guru tu. Akhirnya orang lain kawal semua tempat tu. Yang penatnya, yang susah hatinya, mana orang yang dekat diri dengan Allah ni. Susah hati pasal apa? Orang tak mau kerja agama Allah. Allah kata tak apa, jangan membinasakan diri kamu. Pergilah tengok alam ini apa semua. Pergi lata, pergi pantai, bewak darat tu tidur tergedam apa semua. Allah padam muka. Siapa tak boleh pergi. Ada hikmat dia kerana manusia melampau sangat. Sunyi sepi, siapa tak boleh pergi. Itu. Kok pantai Cenang tu dulu, nak suruh kaki pun tak boleh. Baru ni musim corona, baru ni apa semua ni, sunyi sepi, tak ada siapa, jalan satu orang je apa semua. Itu cerita dia. Allah, ini kuasa Allah boleh buka, Allah Ta'ala boleh tutup. Itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma hakikat yang sebenarnya Allah buat untuk hamba-hamba Allah pergi berehat.
celah. Lebih-lebih lagi bagi hati yang segar, hati yang hidup, boleh tengok kebesaran Allah Ta'ala, bertambah makrifah dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertambah kenal dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah itu cerita dia. Tapi manusia rosak kan. Sebab tu kita tengok tok guru kadang muka tak tua mana, tapi muka macam tua. Tengok muka sedih, muka lemah je, kadang-kadang cengih, tak tahu hala. Mau tak cengih, apa hiburan yang ada pada dia? Tak ada hiburan apa. Nak pergi ke tempat peranginan tak sesuai dah. Tok guru nak hibur apa dia? Nak main bola sepak pun tak kena. Nak buat apa? Apa hiburan pada tok guru? Apa? Tak ada apa-apa hiburan. Nak pergi karaoke takkan karaoke, nak tengok wayang takkan tengok wayang. Tahan tok guru, dia tak payah buat kerja. Masalah. Tu yang jarang senyum, tapi nak suruh dia senyum. Orang politik tak apalah. Orang politik ni susah hati pun dia senyum. Dia kena senyum. Dia ada pasal dia senyum tu. Dah ada. Senyum ni kena ikhlas. Tu cerita dia. Dah tak seronok senyum apa? Lantak api. Tu cerita dia. Jadi Allah buat alam ini supaya hamba-hambanya tersenyum. Tengok. Baik. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, supaya kami cuba akan mereka itu, manusia, memandang kepada demikian itu. Mana-mana mereka yang sebaik-baik amal membawa kepada tauhid Allah, mereka itu seperti ulama. Ulama pandang dengan kita pandang tentulah tak sama. Salahah, orang-orang soleh. Dia pandang, dia nampak sehalu-halunya sampai betapa kerdilnya. Uqala, orang-orang yang berakal. Sampai baru ni kita apa semua orang naik ke angkasa lepas, dia ambil gambar tengok bumi, dia bubuh satu di atas satu kertas yang besar, dia buat satu kecil je, ada satu cahaya kecil sangat je. Itulah pandangan bumi ketika dia duduk di atas. Ada ketika duduk di atas, macam kita tengok satu bintang yang jauh halus je. Itu hal yang kecil halus ni lah boleh duduk sampai 7 bilion manusia, dipenuhi dengan segala-gala yang ada atas tu. Bau kecil tu macam habuk je. Nak sebut kata besarnya kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, bau bumi, bintang banyak mana bintang lah. Kita panggil bumi ni salah satu daripada bintang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kecil, sekecil-kecilnya. Yang kecil ni pun sampai berpuluh-puluh bilion manusia boleh duduk atas ni, dengan segala kelengkapan yang ada atas buminya, airnya, tanahnya, gunungnya, pokoknya, segala pembangunan, segala rumah, segala kelang, segalanya ada apa semua, berkecil besar tu. Macam habuk ya. Lagi alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagi uqala, orang-orang yang berakal, tengok betapa kerdilnya. Kalau bumi disuluh daripada angkasa lepas sebesar tu, halus kecil sangat je. Bayangkan kita yang Allah Ta'ala yang maha tinggi, maha besar, maha agung, tengok kita besar mana sangat. Kita ni besar mana sangat, kita ni hebat terang mana sangat. Langsung tak ada apa, macam habu je kita ni. Ni cerita dia. Bila kerana kita duduk depan mata kita, tengok rumah besar, tengok kereta besar, tengok gunung besar, segala-galanya besar. Cuba hundur tengok kok jauh. Tak ada. Benda apa pun lagi kita jauh, dia akan nampak kecil je. Tu cerita dia. Baik. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan bahawasa kami lagi jadi barang yang atas bumi itu tanah kosong, tiada tanaman padanya, rata lincin. Nah itu. Bahawasanya kami lagi jadi barang atas muka bumi ini tanah kosong. Lagi kami akan jadikan benda di atas bumi tanah kosong. Benda apa pun tak seindah. Orang panggil seperti daripada awal sampai sudah tak seindah mana. Kerajaan setinggi mana, sehebat mana, sekaya mana pun, akhirnya jatuhnya kerajaan-kerajaan yang besar. Dulu kerajaan Rom dan Parsi. Dan ada istana-istana yang indah, ada pengawal-pengawal yang banyak. Akhirnya hancur berkecil, kosong, tandus. Kerajaan yang besar-besar, yang hebat-hebat, jatuh, hancur. Alam ni juga begitu. Dia tak bertahan lama mana. Keindahan macam pokok lah.
Kita tanam pokok naik segar-segar pokok kacang tu sampai masa dia akan jadi tandus. Kering je apa semua. Habis. Semua ni keindahan yang sebentar. Yang kekal akhirat. Yang kekal akhirat. Semua sekali begitu. Padi. Pokok padi. Kita tengok waktu dia menguning, waktu dia hijau-hijau cantik secantik-cantiknya. Tapi bila dia keluarkan hasil, ambil hasil padi, pokok padi jadi apa? Habis hancur. Tak ada apa. Tandus. Kering habis. Tak ada apa semua. Itu orang panggil fitrah alam yang Allah tak jadi begitu. Semua ni ada akhir dia. Mah-mah ialah ni orang pakai emas dia begitu mahal. Ada 2-3 gram pun beratus-ratus. Ada 5-60 gram pun beribu-ribu. Tapi akhirnya benda ni tak laku apa. Ni kata dunia. Akhirnya dia akan jadi tak ada nilai apa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah perhiasan sebentar saja, tetapi ingat dunia ini tak kekal. Yang kekal akhirat. Kekal abadi. Dunia tak kekal, sebentar saja. Ini kita jangan silap pula tu Allah. Jangan silap pula. Kita tengok menteri-menteri yang dah tak ada menteri sekarang. Sekarang orang tak pandang apa. Dulu kamu berjalan sana orang kawasan, akhirnya dah tak ada apa. Tak ada apa dah. Orang-orang glamour. Orang-orang yang glamour, arti, pujaan lah apa, pelakon-pelakon lah apa semua. Di tahap kemuncaknya kamu hebat. Tapi ada waktu kamu turun. Rendah dah, kadang-kadang sising orang pun orang tak peduli dah. Bahkan hang pula lebih-lebih lagi musim corona, covid lah ni apa semua, arti-arti juga turut menadah tangan minta derma pada orang lain nak makan, nak bayar bil elektrik, nak bayar bil air apa semua. Itulah dunia. Ada waktu naik, ada waktu turun. Cuma waktu kita naik ingat, waktu turun sama. Jangan ingat kita duduk atas sedia. Makna ada susah, ada senang. Macam bumi juga, ada bumi waktu dia segar juga, ada musim dia tandus. Musim dia tandus. Bila mari musim kemarau, habis yang hijau tadi kering je. Kemarau bukan lama mana, baru ni kemarau 2-3 bulan. Apa jadi? Pokok-pokok kat tepi jalan habis kering habis. Walaupun ada apa dia majlis bandaraya lah duk siram, duk jaga apa semua, tak mampu siram. Tak mampu siram, kering merata apa semua. Tapi bila hujan turun, segar balik. Bila hujan tak turun, tandus. Tandus. Inilah orang panggil perhiasan yang Allah Ta'ala buat dunia. Kita sekali akhirnya sampai kita mati lagi tandus. Perhiasan dalam tubuh kita pun tak ada dah. Orang lawa, orang nak kira mata biru lawa lah, kerni mata lentik lah apa semua, rambut hitam legam lah apa, hidung macung, sakut payung hidung lawa. Apa semua dengan kuku-kuku dia pergi orang asah, berkilat apa semua. Masuk dalam kubur. Masuk dalam kubur, mana hak cantik tadi? Tandus. Tulang kumpul-kumpul dengan orang apa semua. Habis tinggal tulang terpulang saja. Keliling apa dia? Tanah. Tanah keliling dalam kubur tu tak ada berbuah, tak ada hidup, tak ada apa macam tak macam tanah dalam atas ni. Atas tumbuh macam-macam. Kau lah masuk dalam kubur boleh mencucuk tanah pula, ada pokok deriam, pokok cempedak, pokok nangka. Tanah sama, tapi dalam tanah pokok tak boleh hidup. Dia kena hidup atas tanah. Nak cerita kata kita ni nak duduk atas tanah kan duduk dalam tanah. Duduk atas tanah sekejap, duduk dalam tanah tu lama. Faham? Duduk dalam tanah tu lama. Jadi, hak lamanya hak mana? Hak lama ni hak tandus. Hak tandus. Kita ingat atas tanah ni sentiasa segar-megar macam ni. Dengan tumbuh-tumbuhan hijau, dengan bunga-bungaan dia, dengan apa? Binatang-binatang ternakan dia atas. Tapi hak masuk di bawah, tak ada dah. Pokok yang berbagai-bagai pokok, buah berbagai-bagai buah, ada ladang, ada tak ada dah. Sekali-sekalinya tubuh-tubuhan yang mata biru kuning apa bulu kening lentik apa semua sekali habis hancur, habis duduklah dengan tanah yang tandus. Tunggu sampai bangkit daripada kubur, tandus lagi. Pada mahsyar kosong. Tak ada apa. Bila nak dapat pula kalau boleh masuk syurga. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga baru ada balik. Bawahnya mengalir beberapa batang sungai. Ada pohon-pohon kayu yang indah. Ada segala benda nikmat dalam syurga apa semua, bahkan lebih indah daripada dunia ni. Jadi rasa sekejap keindahan dunia, lepas tu habis. Kalau dapat syurga dapatlah, kalau tak dapat habislah. Faham? Tu cerita. Ini orang panggil kita mengaji Quran ni ubat. Ubat yang tak boleh berubat di hospital. Ubat apa? Jiwa. Tak ada. Supaya kita jadi kuat, jadi semangat, tabah menempuhi kesusahan dunia. Susah tak mana pun sebentar.
Ada. Jadi kita kena ingat apa matlamat kita. Matlamat kita buat kerja untuk menyampaikan agama Allah. Orang tak ikut kita tentu berduka cita, tapi jangan sampai hancurkan diri kita. Saya katalah, kurang kita ajak kawan-kawan kita mengaji. Tak tu pun tak boleh. Kalau tara tu tak boleh, apa makna Allah buat alam ini untuk kita berhibur? Mungkin orang kata hang tubuh sedap dah 3 hari ni, dia sudah ajak aku lah. Pasal pedih di hati. Kalau kita nak rasa betapa sakitnya, try ajak orang. Kalau dia tak kata apa, tak apa. Kalau dia kata pedih tu, 3 hari duk berasa lagi, 4 hari duk berasa lagi, itu menyebabkan kita tak mau buat. Menyebab tak mau buat. Tak percaya, try. Hak tak main, jom kita pergi semayang. Kalau dia tak kata apa, tak apa. Kalau dia jawab, wah, hang tu baik dah, hang mayang tentu boleh masuk syurga. Rasa apa lagu tu? Rasa apa? Barulah kita rasa pedih. Pedih apa semua. Jom kita pergi mengaji, dengar-dengar sama ayat Quran apa semua ni. Dia jawab kat kita. Hak mengaji pun hang pun belum tentu baik lagi. Pedih. Kalau takut pedih, kita tak buat, salah. Tak boleh, kita kena buat. Rawatlah pedih kamu macam Nabi rawat. Lawaklah duka cita kamu macam Nabi itu. Nabi tak pernah berhenti walaupun Nabi kena halau keluar daripada Mekah. Nabi dituduh, difitnah, Nabi dipulau, Nabi diejek, Nabi disakiti. Apa tu tak buat? Nabi tak pernah berhenti. Sehingga kata Nabi Rasulullah, kalau macam ni lah sedih sampai mati lebih baik lah. Orang tak mau aku buat segala-galanya apa semua. Allah kata Allah jadikan alam ni. Apa makna Allah buat langit yang begitu indah? Apa makna Allah buat bulan malam-malam di langit tu, Allah taburkan cahaya bulan bergemallapan, cahaya matahari penuh di langit. Apa makna Allah tumbuh berbagai-bagai tumbuh-tumbuhan yang berbagai-bagai warna, berbagai-bagai bentuk. Apa makna ada berbagai-bagai binatang, ikan, apa semua ni, untuk hibur hati hamba-hamba dia yang penat buat kerja untuk agama dia. Tu cerita dia. Ada hubat dia. Tu cerita dia. Kata kita nak berhenti daripada kerja dakwah, kita tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti. Tu cerita. Kena buat. Kalau tanya ustaz nak mengajar sampai bila, ustaz nak ceramah sampai bila, ustaz nak kuliah sampai bila, sampai mati. Sampai mati. Tu cerita. Baik. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Adakah engkau sangka ya Muhammad bahawa cerita Ashabul Kahfi dan Raqim itu, ada mereka itu daripada segala ayat kami yang ajaib sahaja. Hei Muhammad, nak masuk kisah Kahfi. Nama surah ni pun surah Kahfi. Dalam ni ada cerita Ashabul Kahfi. Apa dia? Sahabat-sahabat gua. Ashabul Kahfi, sahabat gua. Nah itu, orang gua. Cerita dia. Kenapa? Nabi hadapi pertama orang musyrikin Mekah. Yang kedua, orang-orang ahli kitab yang pandai-pandai. Tetapi dengki kat Nabi. Depa ni pandai kitab Taurat, pandai kitab Injil. Depa tak mau, depa sakit hati pada Nabi. Kenapa? Karena sebelum ni pengaruh depa banyaklah orang panggil apa-apa orang tanya depa. Bila lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bimbang takut pengaruh depa tu kurang, lalu depa berdengki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa pula orang pandai. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang bodoh berdengki kat kita, senang. Kalau orang pandai berdengki kat kita, ini payah. Kita nak fikir pun payah, dia pandai. Tapi sakit hati. Berdengki. Betul kadang-kadang cikgu-cikgu di sekolah-sekolah pun berdengki aku. Ni cikgu-cikgu orang pandai. Ngaji universiti belaka, tak boleh jadi cikgu. Hang kata kat aku kata kat hang. Ada cikgu sekolah ni. Aku tak tahu. Ustazah di sekolah sama-sama ustaz, sama-sama ustazah pun duk lawan sakit hati sama depa. Tu ustazah, tu ustaz. Nada. Ini pun dia jenis penyakit. Dengki ni dia makan belaka. Orang bodoh pun dia makan, orang pandai pun dia makan. Tu cerita dia. Iblis tu pandai lah, pandai. Asalnya masa Azazil dulu dia sakit hati kat Nabi Adam. Ada. Tu cerita dia. Janganlah harap Allah buatlah penyakit-penyakit hak dalam hati jenis penyakit dengki, khianat apa semua ni. Jadi Nabi berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang pandai. Dia suruh, dia ni ada cerita
Depa Yahudi duduk di Madinah masa tu Nabi masih lagi di Mekah. Ni satu pendapat mengatakan depa mari ke Mekah ni dengan menyuruh nak test Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya ni ada dua jenis. Satu tanya tak reti, satu tanya nak test bagi tak boleh jawab, lepas tu nak ejek orang. Yahudi tanya pasal tu, bukan tanya pasal tak reti. Tanya nak test bagi tak boleh jawab, lepas tu nak hina. Dia mari, dia nak test Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi jumpa orang-orang musyrikin Mekah ni, hang terai tanya kat Muhammad tu. Tanya apa dia? Tanya tentang Ashabul Kahfi. Dia reti ke tak? Masa tu surah Kahfi ni tak turun lagi, mana tahu cerita. Yang kedua, hang tanya tentang Zulkarnain. Dia tahu ke dah? Yang tiga, tanya tentang ruh. Tiga benda tanya. Kalau tak boleh jawab, puaslah depa nak ejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam surah Kahfi ni ada cerita-cerita besar. Cerita-cerita panjang semua dalam Quran, cerita besar belaka. Cerita-cerita yang selalu kita dengar dalam surah Kahfi, Allah cerita tentang Ashabul Kahfi. Dalam surah Kahfi ni juga Allah cerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dalam surah Kahfi ni juga Allah Ta'ala cerita tentang Zulkarnain dengan Ya'juj wal Ma'juj. Jangan duduk selam mengaji, saya tak dengar cerita pula. Nah, ini tiga ni. Pasal apa? Depa duk uji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kata juga orang musyrikin ni dia pergi ke Madinah. Sengat-sengat pergi ke Madinah, dia kata, kami ni di tempat kami ada seorang mengaku Rasulullah. Nah gitu. Rasulullah, kami nak buat macam mana? Yahudi kata kamu balik, kamu tanya dia. Bagi dia terang Ashabul Kahfi. Cerita tak, kalau dia tak pandai cerita, dia bukan Nabi. Tak ada. Lepas tu hang tanya pula tentang Zulkarnain dengan Ya'juj wal Ma'juj. Lepas tu tanya pula tentang roh. Ada dua pendapat. Satu kata Yahudi mai, satu lagi pendapat mengatakan orang musyrikin pergi ke Madinah, lepas tu balik test Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu depa tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, bagaimana cerita Ashabul Kahfi? Cerita siapa pun tak tahu masa tu. Yahudi tahulah sebab cerita Ashabul Kahfi ni ada sebut dalam kitab-kitab mereka. Ada kata cerita ni cerita yang masyhur berlaku selepas daripada Nabi Isa alaihissalam. Selepas daripada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa nak sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 500 tahun lebih. Jadi berlaku maknanya cerita ni daripada mulut ke mulut. Orang panggil kawan ni hikayat depa masih ingat cerita ni. Jadi depa nak tanya Nabi, kalau dia Nabi mesti dia tahu cerita ni. Ada orang macam tu. Baik. Bila balik tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tu esok aku jawab. Masa ni surah Kahfi tak turun lagi. Esok jawab. Nabi terlupa nak sebut insya-Allah. Esok tak datang wahyu, Jibril tak turun. Depa mari hang kata hari ni Muhammad, mana dianya? Nabi kata esok. Jibril tak turun. Dia menyebabkan Nabi rasa resah, gelisah, duka cita, susah hati. Macam mana ni depa duk tekan nak tanya aku kata esok ni. Itu hikmatnya sebut insya-Allah. Ada. Masa tu Nabi lupa sebut insya-Allah. Itu. Itu satu pengajaran, lupa Nabi ni pun hadis untuk kita. Kalau Nabi tak lupa, kita pun tak ada lah insya-Allah kat kita. Allah ajar. Saja Allah lupakan Nabi, lain kali kena sebut apa-apa sebut insya-Allah. Kalau diizinkan oleh Allah Taala. Selepas daripada 15 hari, barulah Jibril alaihissalam turun surah Kahfi. Turun pula berturut-turut. Tu dalam surah Kahfi ada cerita tentang Ashabul Kahfi. Ada cerita tentang Zulkarnain. Ada cerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir apa semua. Cerita pula dengan lengkap dan sempurna. Yang menyebabkan orang-orang Yahudi tak boleh kata apa dah. Sepatutnya dia beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana dengki betul pun tak percaya juga. Tolak juga walaupun dia tahu Nabi Muhammad tu betul. Ni dengki ni tuan-tuan sekalian. Penyakit dia cukup teruk. Dia tolak kebenaran walaupun benda tu benar. Ini cerita, sepatutnya saya cerita minggu lepas, cerita nama surah Ashabul Kahfi. Hari ni tak apalah kait dengan cerita ni. Ada ni tentang sejarah surah ni. Surah Kahfi nama dia, gua. Kan gua, nama Kahfi gua ni ada dua.
Satu gua besar, satu gua kecil. Kecil ni panggil ghar. Macam dia bukit apa dia ni, gua Hira kecil. Atas Jabal Sur. Di sana ada gua juga. Di gua kecil. Kalau naik atas bukit Tursina, di atas bukit Tursina pula ada juga gua kecil yang boleh duduk seorang dua orang je. Tempat munajat Nabi Musa. Tapi ghar, tapi kahfi ni besar. Di mana? Kalau kita pergi ke Jordan, orang bawa kita naik kereta tepi bukit, turun tepi tu, ada tunjuklah di sinilah orang panggil sahabat-sahabat Ashabul Kahfi yang duduk tidur dalam lebih 300 tahun. Itu di Jordan. Kami pergi dulu, orang bawa apa semua. Hakikatnya semua wallahu a'lam, tak mana tempat tu sebenarnya, tapi adalah bukti kalau pergi di Jordan tu orang bawa kita pergi. Itu. Baik. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqib kanu min ayatina ajaba. Adakah engkau sangka ya Muhammad, cerita ashabul kahfi dan raqib itu ada mereka itu segala ayat-ayat yang ajaib-ajaib sahaja? Hai Muhammad, ingat depa sangka benda yang pelik tu ashabul kahfi saja dan raqib. Raqib ni bahasa kita panggil rakam. Raqib Melayu panggil rakam. Apa dia? Ashabul Kahfi berlaku kisah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi tidur dalam gua tu selama 309 tahun. Lepas tu benda tu, lepas tu depa jaga. Bila jaga tentulah ke depan Allah Taala cerita panjang. Tentu satu sejarah yang besar, lalu dipahat nama-nama depa, kisah-kisah mereka di pintu gua tu. Tu nama rakam. Dirakamkan, raqib, rakam. Nah itu, dirakamkan cerita itu, dirakamkan nama-nama itu di pintu gua tu. Tu raqib. Rakam ada dua dulu, dirakam dalam bentuk tulisan. Sekarang dirakam dalam bentuk suara, dirakam dalam bentuk gambar. Tu warraqib, rakam. Nah itu. Jadi bukan cerita Ashabul Kahfi dan rakaman Ashabul Kahfi saja yang pelik-pelik, banyak lagi benda yang pelik-pelik Allah jadikan. Apa dia? Langit, bumi, bulan bintang, air, segala benda ni benda yang menakjubkan. Macam saya sebut selalulah, tak payahlah tunggu nak tengok awan tulis la ilaha illallah baru kita nampak kebesaran Allah. Awan sendiri kebesaran Allah. Tak payahlah nak tengok ikan tulis Muhammad Rasulullah di sisik dia, oh ini tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Ikan tu sendiri tanda kebesaran Allah. Lepas tu beli pula frame gambar pokok duk rokok. Tak apa? Pokok gambar duk rokok. Macam orang rokok, tengok pokok pun rokok. Tak payah tunggu pokok rokok. Pokok tu sendiri tanda kebesaran Allah Ta'ala. Faham? Nah itu. Kadang orang Melayu suka cari benda begitu. Kadang-kadang sampai mengarut. Tengok upih rupa macam topeng kelang kabut kita kat gambar. Pada upih selama ni upih tak ada upih. Tak kenal ada budak-budak lah boleh tahu upih. Nah gitu. Upih kadang apa dia tu. Orang dulu main hak tu lah. Kami kecil-kecil dulu. Hampa tak tahu lah muda-muda ni. Kawan-kawan lawan tarik upih duduk bereng tarik. Mana ada game, mana ada drone macam ni. Tak ada duk tarik upih tu lah. Tak ada. Upih dia keluar daripada pokok pinang, lepas nampak sikit macam topeng, inilah kelang kabut vera. Tak payah. Hang tengok apa sahaja pun tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Ini asas dia kita sebut. Supaya macam tadilah Allah buat ni menakjubkan, cantik, indah, lawa. Cantik, lawa. Tengoklah, nampak kebesaran Allah Ta'ala. Tapi tak apalah, kata Allah, dah nak tahu juga Ashabul Kahfi, nak tunjuk kata mereka hebat, mereka tahu, Muhammad tak tahu, Allah cerita tentang pemuda-pemuda di dalam gua. Itu. Baik. Sebelum cerita tentang Ashabul Kahfi tu, Allah sebut dulu lagu tu. Jangan ingat Ashabul Kahfi saja cerita besar. Banyak lagi benda-benda cerita besar atas muka bumi. Langit yang tak ada tiang. Khalaqas samawati wal ard bighairi amad. Khalaqas samawati bighairi amadin. Kami jadikan 7 lapis langit dengan tidak ada tiang. Macam mana? Nah itu, pelik. Baik. Tiada lain tetapi berapa banyak lagi ayat kami telah
yang terlebih ajaib daripada itu, seperti kejadian langit, bumi dan lainnya yang menunjuk atas kudrat Allah Ta'ala, yakni Ashabul Kahfi, segala orang yang masuk gua. Dan Raqim itu loh yang disurat nama, nasab dan masa. Raqim tu, saya kata tertulis di pintu roh. Dan kerana mereka itu masuk gua, telah terdahulu bahawa Yahudi tanya Rasulullah pada 3 perkara: roh, Ashabul Kahfi, Zulkarnain. Maka roh telah terdahulu pada firman-Nya, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka tanya tentang roh Muhammad, kamu jawab, roh ni kerja Tuhan. Kerja Tuhan aku. Kita tak tahu apa itu roh. Baik. Cuma bila tanya tentang Zulkarnain, surah ni tak turun lagi. Tanya tentang Ashabul Kahfi, surah jatuh. Nabi takkan pandai-pandai, dia kata tunggu esok. Esok mereka tunggu lagi, tunggu lusa. Lusa tunggu lagi. Itu. Jadi sampai Nabi sebut insya-Allah esok. Jibril datang, turun surah Kahfi ni bertalu-talu, turun derek, terus apa semua sampai cerita Ashabul Kahfi dan Zulkarnain dalam ni cukup lengkap. Nah, ini cerita dia. Orang macam itulah, kadang-kadang dia tanya, dia nak uji kita. Kadang-kadang dia tanya, betul-betul dia tak tahu. Bila kita terang kat dia, dia terima. Ini terletak pada hati masing-masing. Kalau hati baik, dia tanya dengan penuh ikhlas, dia nak tahu, insya-Allah hidayah mudah masuk. Tapi kalau tanya nak test, nak uji, kadang-kadang dia tanya, nah gitu. Hang tahu tak, hampir mengaji sana sini. Mim apa dia? Ha apa dia? Mim apa dia? Ha dal apa dia? Muhammad. Muhammad tu mim tu makna apa? Ha tu makna apa? Mim tu makna apa? Dal tu makna apa? Aku pun tak tahu. Hampir tanya Tok Quran. Kalau Tok Quran tak jawab lagi, Tok Quran pun tak tahu apa. Ada, ini orang panggil lagu tu. Panggil Yahudi tu. Itu. Mim tu makna apa? Ha tu makna apa? Kita habaq dia suruh pergi mengaji, dia pergi. Tok Quran tu tak tahu, Tok Quran tak mursyid. Dia tanya tu. Alif tu apa? Lam tu apa? Lam tu apa? Ha tu apa? Allah lah, bukan. Betul lah Allah. Tak ada. Alif tu apa? Lam tu ha. Dia suka tanya lagu tu. Kalau tak boleh jawab, mengaji tak habis. Hampir mengaji lu. Biasa jumpa ada orang lagu tu. Jangan layan orang lagu tu. Ada. Dia suka tanya nak test orang. Padahal bukan besar mana pun benda tu. Dalam Fatihah tu ada apa? Itu. Tu dia tanya. Seluruh Fatihah duduk dalam bismillah. Seluruh bismillah duduk dalam ba. Seluruh ba duduk dalam titik. Titik tu apa? Mana aku tahu? Tak mengaji tak habis. Hampir tanya Tok Quran. Kalau Quran tak jawab, Tok Quran pun bodoh. Orang lagu ni jangan layan dia. Ada. Dia ada penyakit di hati dia. Faham? Dia penyakit. Kena kita pula baru mengaji. Ngapi tanya lagu tu. Ada. Tengah-ngah. Kalau tanya aku, tahu lah aku nak kata. Gang atas kepala dia. Tu cerita dia. Tengah orang-orang lagu tu, dia tanya lagu tu. Dia tahu orang ni bukan kemas tak mana pun. Dia kata hak ni, hak lain aku tak tahu, hak ni tu gang atas kepala, nyo. Lain kali dia tak berani tanya orang lain dah, takut dia kena gang lagu tu sekali. Tu cakap kat mana pun betul dia. Tak ada. Pusing kat mana pun dia yang betul. Padahal bukannya reti tak mana pun. Ini Yahudi begitu. Dia suka tanya tentang Ashabul Kahfi. Memang ada cerita ni berlaku betul. Depa tahu sebab berlaku selepas daripada Nabi Isa alaihi salam. Jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan jauh mana, tengok tahun hijrah dengan tahun Masihi. Tahun Masihi 2021, tu hijrah 1442. 1442. Tolak lah, tengok tolak. Jarak dia lebih kurang begitu saja. Kalau Ashabul Kahfi tu berlaku, mungkin ada orang umur 100 dia dengar cerita pada pak dia apa semua, dia ingatlah cerita ni. Faham tak? Orang Yahudi dia ada catitan-catitan dia apa semua. Lebih-lebih lagi Ashabul Kahfi pula ada tulis pula di pintu Raqib, ada catitan kat situ. Baik. Tak apa tu. Is awal fityatu ilal kahfi. Ketika masuk beberapa orang muda kepada dalam gua. Cerita ni ketika masuk beberapa orang muda ke dalam gua. Kerana takut atas iman mereka daripada kaum mereka itu yang kafir. Masa tu ada raja
mengajak manusia. Pula raja ketika itu pula pengaruh dengan ajaran-ajaran yang kafir. Sembah berhala. Adalah tak banyak orang muda berpegang dengan ajaran yang sebenar. Berpegang dengan ajaran yang sebenar. Yang kata juga pemuda juga di kalangan orang istana tak mempercaya dengan agama yang dibawa oleh raja mereka. Kenapa? Salah. Lalu raja panggil mereka, buang segala pakaian-pakaian istana, panggil uniform ni, buang semua. Pemuda-pemuda ni. Sebab tu orang muda-muda ni bila dia pegang dia kemas. Sebab tu negara ni nak selamat tengok orang muda. Kalau orang muda baik, negara selamat. Kalau orang muda rosak, negara orang panggil tak tahulah jadi. Sebab tu lah ni duk bahas lagi. Umur 18 ni boleh mengundi ke tak boleh mengundi. Tu saya tengok orang lain tuan-tuan. Tengok anak-anak kita umur 18 tak tahu apa. Duk lah ni takut. Politik tak tahu langsung. Tak tahu apa. Ni, apa? Tu cerita. Tu saya ingat saya pergi mesyuarat Kuala Lumpur. Turun apa dia ni, Subang, naik Grab. Budak pelajar universiti. Part time bawa Grab. Nah itu, bawa Grab. Nah itu. Naik. Itu. Lepas tu dia kata pakcik nak pergi mana? Nak pergi Taman Melewa dan mesyuarat. Mesyuarat apa? Mesyuarat PAS. PAS itu apa? Apa dia PAS? Budak universiti tak tahu apa itu PAS. Bukan sokong-sokong PAS. Tak, PAS pun tak tahu apa. Ni saya terkejut. Tak, saya biasalah dengar PAS ni, tapi apa dia saya tak tahu. Ni budak universiti ni, tuan-tuan. Budak universiti tak tahu apa dia. Apa dia itu? Tak tahu. Kalau PAS tak tahu, DAP lagi tak tahu. Amanah langsung tak tahu sebab baru semua. Gini. Tak tahu, budak lah tak tahu. Itu. Saya kadang-kadang budak-budak mahal besar tu semua. Saya tanya tentang politik, tak tahu langsung. Darurat ni mendatang apa Ustaz? Tu dia pun duk tengok tu gambar di parlimen dia bertengkar, dia pun bertengkar apa Tak tahu. Ni tak percaya try. Nak mengundi torok macam mana macam ni? Tak tahu apa. Betul hamba sebenarnya saya suruh bercakap politik. Buat orang bercakap lah politik macam mana pun, bahaslah macam mana pun, kena pun semua. Tak tahu apa parti-parti yang ada ni pun tak tahu. Kalau macam tu, siapa bagi duit kat depa, ikut. Siapa boleh bagi keseronokan kat depa, ikut apa semua. Rosak. Tuan-tuan sekalian. Ni dia demonstrasi pula nak suruh budak umur 18 mengundi. Boleh mengundi je lah. Dia boleh cari pemimpin yang nak bawa pergi ke masa depan apa semua. Bukanlah kita nak rendah-rendahkan umur 18 ni. Bagi pendidikan kat depa, bagi pendekatan kat depa, bagi penjelasan kat depa. Biar depa benar-benar sedar, benar-benar faham, pilihlah pemimpin kamu nak pilih. Ni cerita dia. Ni tak tahu. Tak usah tanya orang lain, tanya anak kita umur 18 ni. Balik tanya tengok. PAS siapa presiden dia? UMNO siapa presiden dia? Bersatu siapa presiden dia? DAP siapa presiden dia? Balik tanya. TikTok tak? TikTok lah. Dia reti TikTok, IG tak IG tu depa terror. Nama-nama ni semua. Penyanyi pun tuan-tuan sekalian, dia tak kenal penyanyi-penyanyi kat Malaysia ni. Ni orang putih tu. Kadang-kadang saya dengar budak-budak mahal ke duduk keluar kalau apa semua, dengar lagu orang putih. Orang putih tak reti bercakap. Apa faham tak? Tak faham dengar api. Pelah otak apa? Seronok dengar bunyi lagu mana seronok. Ni generasi kita, ni generasi pemuda-pemuda kita. Jadi saya takut, bagi saya lah, secara peribadi saya takut anak muda memilih pemimpin. Memilih pemimpin kerana kita ni tahu bila buka handset kita dalam Facebook ke dalam apa, adalah cerita-cerita politik. Kadang-kadang saya tanya, hampa pergi kok mana sampai tak pernah berjumpa langsung tentang politik ni? Mereka ada bahagian mereka punya implikasi mereka. Hanu pergi sampai tak ada kena-mengena, ada cerita-cerita ni tak masuk langsung. Kita ada cerita politik dia cerita mereka ada line mereka semua. Ni generasi muda sekarang. Takut tuan-tuan sekalian. Jadi pendedahan politik perlu diberi pada anak-anak muda ni. Belum
Tu tuan-tuan dulu jadi menteri hak muda sekali, menteri beliau tu kan. Duk kalau main game lagi. Menteri duk kalau apa semua. Kalau orang budak-budak. Tuan-tuan sekalian. Lari peselak pendek. Budak. Ada. Tu cerita. Sepatutnya dah cukup matang dah tu. Ada. Cukup matang tapi Allah. Orang panggil. Budak-budak. Tu dah umur 20, 25 dah. Ni baru nak 18. Aduh. Dah tahu semua. Ni cerita. Ini cerita pemuda-pemuda yang beriman. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Maka kata mereka itu. Apa dia? Pemuda-pemuda ni. Ketika mereka mempertahankan iman. Depa ada yang mengatakan pemuda ini di kalangan pemuda-pemuda istana yang disayangi oleh pemimpin. Yalah tuan-tuan, pemuda yang beriman ni orang sayang. Macam kisah Masitah dengan Fir'aun. Dia wanita yang beriman. Pasal apa dia tanya Masitah dulu? Fir'aun bagi peluang kat dia dulu. Rebuih laki dia, rebuih anak dia. Pasal apa awal-awal tak bunuh dia Masitah? Sebab Masitah ni wanita yang beriman. Semua orang suka. Semua orang suka. Sama juga pemuda Ashabul Kahfi ni, pemuda yang beriman. Mana ada dah pemuda yang baik-baik zaman tu yang duduk dalam istana raja. Oleh kerana dia orang beriman, jujur dia, amanah dia, lemah lembut dia, tepati masa dia, kebersihan dia, semua ada pada pemuda ni. Tentu raja saya. Tapi masalahnya dia ada pegangan masalahnya raja itu pegangan tak betul. Yang menyebabkan orang muda ni pegang pada akidah yang betul. Kalau raja tak betul, tetap dia tak ikut. Orang panggil ada prinsip, tak ikut. Yang ni raja nak marah kat mereka, bukan marah pasal kerja, tapi nak marah pun sayang, nak cari macam mana pemuda-pemuda yang sebaik ni. Allah kadang-kadang kita tengok budak-budak, kita tengok muka bersih je, ada nampak tenang je apa semua. Kita tengok pun rasa sejuk hati. Tak ada, sejuk hati. Bukan anak kita pun, kita bukan kenal mana pun, tengok pun rasa sejuk hati. Tentu berjalan sikit lagi tengok ada hak buat exhaust motor, cucuk subang sebelah, kuku panjang, rantai macam rantai beruk ikat tangan, apa semua. Kata makcik tengok muka hang sejuk. Dah, tengok pun serabut dah. Rasa serabut. Dia tengok pun rasa serabut. Ni pemuda yang beriman ni. Tentu raja sayang. Oleh kerana dia tak sembah seperti mana raja sembah. Dia sembah Allah yang Maha Esa. Raja bagi masa. Aku akan keluar, ada kerja luar. Aku balik ni aku nak tanya kamu. Adakah kamu tetap nak sembah Allah yang Esa ataupun nak sembah Tuhan-Tuhan kami? Kalau kamu nak sembah juga Tuhan kamu yang Esa, tak mau sembah dan tak mau ikut agama macam agama kami, aku balik ni aku bunuh. Aku bunuh. Ni pemuda-pemuda yang berapa orang ni pemuda. Tu yang mereka fikir-fikir tengok, takkanlah kita nak serah raja balik ni berbunuh. Kita kena usaha pergi cari tempat yang selamat. Selamat apa? Selamat akidah kita. Mati di mana pun mati. Kita nak mati dalam keadaan sembah Tuhan yang Esa. Tu cerita dia. Mereka pergi cari gua. Tu nama Kahfi tu gua. Di situlah mereka letak kepala. Itu. Dengan berkat doa mereka. Doa ni juga dibaca oleh orang kita. Dan kalau kita baca doa ni pun paling baiklah. Doa daripada Quran. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Maka kata mereka itu berdoa, "Hei Tuhan kami, datangkan kami daripada sisi Engkau rahmat." Ni kami nak buat kerja ni, usaha selamatkan akidah kami, kami pun rahmat daripada Engkau. Sediakan olehmu kebaikan maslahah bagi kami daripada kerjaan kami ini. Hidayah pada jalan yang betul. Jadikanlah kami ni dengan sebab apa yang kami buat ni maslahah pada jalan yang betul. Orang boleh ambil pengajaran. Cerita Ashabul Kahfi dia mempertahankan akidah ni daripada zaman apa dia dulu sampai diketahui oleh rahib-rahib orang-orang Yahudi
sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Allah turun kisah Ashabul Kahfi sampai kiamat. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini akan jadi pengajaran pada orang selama-lamanya. Sebab tu kalau ada perasmian apa-apa berkaitan dengan orang muda, pemuda-pemuda apa ni, pemuda-pemuda parti ke, ada pemuda yang buat kem apa ke, pemuda bermotor ke, pemuda apa ke, bila panggil orang-orang alim rasmi, panggil ustaz rasmi, dia akan baca innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu pemuda-pemuda yang beriman, Allah tambah petunjuk bagi mereka itu. Maknanya ayat ni cerita tentang darah orang muda. Ayat ni cerita tentang orang muda sanggup berhadapan dengan pemimpin pada ketika itu yang akidah dia tak betul. Sanggup tinggalkan kemewahan mereka, pergi tidur di gua. Mereka berdoa pula, ya Allah, kurniakanlah kami rahmat, kurniakanlah apa yang kami buat ni masalah untuk orang lain, orang ramai. Apa masalah? Kegunaan untuk orang ramai. Kisah Ashabul Kahfi ni boleh dijadikan pengajaran sampai kiamat. Berkat doa mereka, cerita Ashabul Kahfi ni sampai kiamat jadi pengajaran. Dan kita nak jadikan pemuda-pemuda kita ni, pemuda-pemuda Islam yang ada sekarang ni, kita nak pergi jadi macam mana? Nak pergi jadi pemuda-pemuda Ashabul Kahfi inilah. Tapi Yahudi, serangan-serangan pemikiran yang main macam-macam, nak bawa pemuda pergi ke lain. Kita pula kena tarik orang muda, jadilah pemuda Ashabul Kahfi. Kita balik, kita cerita ke anak kita, cik kena jadi cik orang muda, kena jadi pemuda macam Ashabul Kahfi. Sanggup berhadapan dengan pemimpin yang bengis ketika itu. Dalam masa yang sama, oleh kerana akhlak mereka terpuji, mereka disayangi oleh kerajaan pada ketika itu. Raja pada ketika itu. Kalau raja nak bunuh, dia boleh bunuh. Lala. Pasal apa? Tunggu dulu. Lepas tu balik pun nak tanya, hang tukar ke tak tukar agama kamu kepada agama nenek moyang? Kalau tak tukar, aku balik ke bunuh hang. Tu cerita dia. Baik. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami jadi tutup atas segala telinga mereka itu daripada mendengar dalam gua mereka itu beberapa tahun berbilang. Kata Allah, depa masuk duduk dalam gua tu, kami tutup telinga. Kami tutup telinga, lalu mereka tidurlah dalam itu beberapa tahun. Itu. Sinina adada, beberapa tahun. Beberapa tahun apa dia? 300 tahun lebih. Lena. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kata pelik lah orang lena sampai 300 tahun lebih. Sampai jaga-jaga, pegang duit. Di zaman tu nak pergi beli barang, duit tu dah tak laku dah. Orang pun terkejut, hambuk duit zaman bila? Zaman 300 tahun dulu. Boy, kita tinggal rumah kita setahun balik tengok pembelain dah. Tambahlah tinggal 300 tahun. Ada. Tu cerita. Allah lenakan mereka. Lena macam mana? Allah tutupkan telinga. Nak lena ni telinga kena tutup. Lagi telinga tu duduk dengar. Tak lena lagi. Tidak berapa kali dah. Tidur bukan tidur dengan mata, tidur dengan telinga. Pejam mata tak lena lagi, telinga tak dengar, tu lena. Faham? Tu Allah tutupkan telinga. Sebab tu nak gerak orang tidur, bukan kopak mata, panggil. Mak bangun, mak bangun. Dia tak dengar lagi, lena lagi. Mak bangun. Ha. Jaga dah tu telinga dengar dah boleh. Kau mata juga tu menigau kau. Tu cerita dia. Allah tutupkan telinga. Faham? Ha, tutup telinga. Telinga tak dengar. Lena dah. Tu cerita dia. Baik. Kami lena 309 tahun. Dia lena dalam gua tu lama mana? 309 tahun. Kami lenakan mereka itu dalam gua. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangkit mereka itu. Lepas lena 300 tahun kami bangkit mereka itu. Mereka mana? Pemuda-pemuda tadi. Tak muda dah lah. Ada. Mula muda 300 tahun dah. Kami bangkit mereka itu, jaga daripada lena, supaya kami hendak ketahui mana-mana dua firqah yang bersalahan
pada lama berhenti mereka itu. Bangkit tu pasal apa? Supaya mereka ni bersalahan, dua orang bersalah pada lena mereka itu. Bangkit tu hang nak tanya aku. Lama mana kita lena? Kita bangun tidur, kita tengok apa dulu? Tengok jam. Pasal apa kita tengok jam? Nak tahu kita lena lama mana? Kau tidur tengah hari kan? Tidur tengah hari, tidur pukul 5 tengok jam. Setengah jam. Sebab masa lena tak tahu apa. Kadang-kadang lena, tu dia sakal tidur sampai 5 jam ini ni. Itu. Depa pun bangkit tanya, lena lama mana? Lama mana lena? Ada kata sekali, ada kata sehari, ada kata sekerak hari. Cek tengok, bukan. Raja hak nak bunuh hang pun tak ada dah. Raja hak nak bunuh tu pun tak ada dah. Raja tu pula raja soleh pada ketika itu. Semua tentera-tentera tak ada habis rinci dah. Itu yang kata tu, dunia ni akan bertukar, hancur. Nak yang lain dah. Itu. Baik. Kemudian kami bangkit, mereka itu jaga daripada lena supaya kami hendak ketahui mana-mana dua firqah yang bersalahan pada lama berhenti mereka itu. Terlebih menghingga bagi barang yang berhenti mereka itu dalam gua. Karena ashabul kahfi ketika jaga itu, setengah kata duduk dalam gua sehari, setengah kata sekerak hari. Hang kata sekerak hari, hang kata sehari. Duk lawan sama lain. Rupanya dah 300 tahun mereka dilenakan oleh Allah dalam gua. Kisah. Jadi kisah panjang tu Allah sama. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haq. Kami cerita atas engkau ya Muhammad akan mereka itu. Kami cerita atas engkau ya Muhammad akan khabaran mereka itu dengan sebenar. Barulah cerita panjang Allah nak cerita di depan tu. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haq. Wallahu